Kemudiannya semaya tak minum arak. Bila turun ayat haram arak tu tak minum. Jadi kira-kiranya sebelum pada tu semaya dalam keadaan tu duk minum arak, ketika tidak semaya pun duk minum. Yang mana kemudiannya benda tu haram, tetapi kepada dia tidak haram lagi masa tu. Tak apa lagi. Tidak haram lagi pada masa tu. Jadi kalau dia buat tak apa, semaya dia tu sah. Hak kata semaya dalam keadaan mabuk ni, adakah hadis yang menunjukkan Nabi SAW suruh dia ulas mula semaya? Tak ada juga. Artinya kalau pun tidak serupa dengan hak kemudian ni, haknya seperti yang kita terima ni, yang dilakukan oleh sahabat tu tetap diterima juga oleh Allah SWT. Kalau tidak terima, tentu Nabi ajar tu. Seperti mana hak lain-lain yang mana kalau tak jadi, kalau tak sah, Nabi suruh pula buat pula, suruh pula beberapa kali. Tetapi hak ni tidak, maknanya dikira sah dan diterima tu. Jadi hak ni lah orang panggil tasyahud Ibnu Mas'ud. Lagu mana? Dalam riwayat yang lain nanti akan datang kita akan jumpa, tapi hak sini tak ada ni sini. Dalam banyak, sebab hadis-hadis ni banyak kan. Apa ni Nabi SAW ajar dia pegang tangan. Tangan Ibnu Mas'ud duduk di antara dua tangan Nabi. Nabi pegang dua belah tangan. Pegang pelaga lutut. Pelaga lutut pegang. Nabi ajar dia. Hak ni. Lagu mana? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Tak ada al-mubarakat, itu tak ada. Patu assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Hak ni yang diajar. Baiklah. Tasyahud Ibnu Mas'ud ini hak sebenarnya dalam hadis, kalau nak kira hadis paling kuat dalam banyak-banyak tasyahud ni, hak paling banyak riwayat dia nya hak mana? Hak ni. Sanad dia hak paling banyak hak ni. Hak paling kuat pun hak ni. Hak ada dalam Bukhari dan Muslim, kedua-duanya hak ni. Itu kelebihan apa dia tasyahud Ibnu Mas'ud ini. Baik, kita baca di sini ada dalam kitab Badlul Majhud ini. Tasyahud daripada Rasulullah ni sebenarnya bukan Ibnu Mas'ud saja yang meriwayatkan lafaz tasyahud, cara tasyahud ini bukan Ibnu Mas'ud saja, ramai sahabat. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Umar, Ibnu Umar, Ali, Abu Musa, Aisyah, Samurah, Ibnu Zubair, Salman, Abu Humaid, Abu Bakar, Husain bin Ali, Talhah bin Ubaidillah, Anas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Fadl bin Abbas, Ummu Salamah, Hudzaifah, Muttalib bin Rabi'ah, Ibnu Abi Aufa, dan lain-lain lagi. Ramai lagi yang meriwayatkan tasyahud ini. Dan tasyahud yang diriwayatkan oleh mereka tu tak serupa. Ni lagu ni, ni lagu ni, ni lagu ni, macam-macam. Tetapi dia kata ni, kalau dalam kitab Badlul Majhud ni, muka surat 284 dan bawah tu, lakin rajjahal jumhur tasyahhuda Ibni Mas'ud. Jumhur ulama mentarjihkan tasyahud Ibnu Mas'ud ini. Dia kata, qala Abu Bakar Al-Bazzar, Al-Bazzar pengarang Musnad Al-Bazzar, kitab hadis besar tu, dia kata huwa asahhu hadithin fit tasyahud. Hak inilah tasyahud inilah yang paling sahih dari segi hadisnya, paling sahih tasyahud Ibnu Mas'ud. Hak ni tasyahud Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan melalui 20 lebih sanad, jalan riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud. Ini yang dia sebut. Dan kebanyakan daripada ini riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud ini dikemukakan oleh siapa? Oleh ni Bazzar. Di antara ulama yang yakin putus bahawa hak ni lah hak paling kuat ialah Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah, kitab dia. Dia kata hak ni lah hak paling kuat. Muslim berkata, Imam Muslim kata, innama ajma'an nas ala tasyahudi Ibn Mas'ud lianna ashabahu la yukhalifu ba'duhum ba'da wa ghairuhu qad ikhtalafa ashabuhu. Itu kata Muslim. Sebab apa orang ramai sepakat menerima tasyahud Ibnu Mas'ud ini? Ramailah.
Kerana anak-anak murid Ibnu Mas'ud tidak berbeza dalam meriwayatkannya di antara satu dari yang lain. Anak murid Ibnu Mas'ud tu ramai riwayat serupa tasyahud dia tu, lafaz dia tu serupa. Tidak serupa anak murid orang lain. Macam Imam Syafi'i, dia terima tasyahud Ibnu Abbas. Itu rujukan dia. Anak-anak murid Ibnu Abbas tu tidak serupa. Kalau serupa pun tidak seramai serupa ni anak murid Ibnu Mas'ud ni. Gitu. Zuhri berkata, innahu asahhu hadithin ruwiya fit tasyahud. Dalam bab tasyahud ini, tasyahud Ibnu Mas'ud lah yang paling sahih sanad dia. Hak lain sahih juga, ada sahih juga lain, tapi paling sahih hak ni. Dia tu. Wa min murajjihatihi, di antara perkara yang mentarjihkan, yang melebihkan hadis tasyahud Ibnu Mas'ud ini, annahu muttafaqun alaihi duna ghairihi. Dalam Bukhari dan Muslim ada kedua-duanya. Tidak lain. Tasyahud lain tidak. Tidak ada dalam kedua-dua kitab. Mana bila ada dalam kedua-dua kitab tu tinggi sanadnya. Wa inna ruwatahu, ada. Dan perawi-perawi dia tidak berselisih fi harfin minhu. Pada satu haraf pun tak ada selisih. Lagu tu. Bal naqaluhu marfu'an ala sifatin wahidah. Bahkan mereka menukilkannya secara marfu', yang daripada Nabi SAW. Nabi ajar dengan satu sifat, satu cara saja. Lagu tu. Dan dia menerimanya daripada Nabi SAW secara talaqi. Secara talaqi, terima secara langsung. Terima pula dalam keadaan juru benar lah. Tidak seperti terima hadis-hadis yang lain. Maklum. Jadi itulah sebab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dia mentarjihkan tasyahud ini. Ana sendiri pun sebenarnya dari segi amalan lebih banyak baca. Hak lain baca juga. Ada dalam hadis tu, sahih tu kita baca. Tapi lebih banyak hak ni. Sebab apa hak ni lebih sahih? Kalau nak kira dalam iman hak 4 tu 2 daripada hak 4 terima hak ni. Kalau nak terima hak lain-lain lagi ramai, lebih ramai ulama terima hak ni. Ulama-ulama hadis boleh katakan terima hak ni. Dalam kitab mana pun tengok dia terima hak ni. Dia akan mengutamakan hak ni. Bukan mana hak lain tak boleh baca. Boleh. Bukan boleh baca. Tak usah baca so. Hak lain baca juga. Bukan hak tu pun sabit juga, sahih juga daripada Nabi SAW. Itulah kelebihannya. Sepatutnya kita mengaji hadis ni gitu. Jangan ambil so gitu. Bukan ada berlaku. Buat berlaku. Daripada duk hafal hak lain tu. Hak orang-orang lain ajar baik kita hafal hak Nabi ni. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, kita buat berlaku. Hak tu lagi boleh. Tidak sepatutnya mana kita sepanjang hayat ni tak buat hak Nabi ajar. Padahal sahih ada dalam kitab hadis. Bahkan ulama besar mujtahid pun pakai hak tu. Kita tak ajar hayat hidup amalkan lagu tu. Tak sepatutnya. Cara lagu tu mungkin berlaku apabila seseorang itu dia terlalu terikat dengan mazhab. Sebab itulah ramai ulama dia tak kenal terlalu terikat dengan mazhab ni. Lagu tu lah dia tak kenal tu lagu saat ni. Misalnya dalam bab ni terada dalam hadis ada macam-macam. Misalnya kalau orang tu terikat dengan mazhab Syafi'i, dia duk pakai hak ulama kata tidak berapa kuat tu lah. Kuat juga, tidak sekuat hak ni. Sahih juga tu pun, tapi tidak sesahih hak ni. Dia pakai hak tu sepanjang hayat. Sepanjang hayat tak rajin terah hak ni. Tak rajin terah hak ni. Kadang-kadang kita ni lagu tu lah. Kita kata hak kita ni molek, hak kita molek. Kita tak tahu lagi. Kita kata nasi molek, nasi molek. Memanglah dah duk ajar makan nasi sama jak kecil lagi. Kita tak tahu hak makan roti tu gagah lagi pada kita. Boleh jadi makan roti ya nampak gitu ya, tidak gomong benar. Lauk pun tak banyak mana, tapi gagah besar pun besar lagi pada kita. Cuba tengok, celek kata. Tengok kenyataan je. Jadi begitulah juga ni masalah hadis ni pun sepatutnya gitu. Anda tidak kenal kalau terikat sana. Tak usah terikat lah. Ni masalah Nabi ni bukan masalah mazhab apa ni. Mazhab tu jalan saja, pintu untuk kita masuk. Hakikatnya nak pergi pada hak Nabi itu juga. Jadi hak ni hak paling molek.
Baiklah. Lepas tu dia baca At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Begitu baca. Jadi apa makna at-tahiyyatu lillah? Banyak maknanya. Banyak makna. Tapi kadang-kadang dalam terjemahan tu dia beri sebagai untuk orang ramai tu dia ambil boleh juga, lagu tu pun boleh juga, nak mudah. Tapi kalau kita ngaji ni lagi banyak lah. Tahiyyat tu satu dengan makna salam, ucap salam. Yang kedua dengan makna baqa, kekal, keabadian itu ataupun kekekalan itu hanyalah hak Allah. Itu sifat tu ada hanya pada Allah saja. Segala hak orang panggil kekal sungguh hak Allah, bukan hak orang lain, bukan ada pada hak lain. Itu makna yang kedua. Yang ketiga makna al-azamah, makna keagungan, segala macam keagungan. Hak agung semua ti. Hak dalam dunia ni kalau kita kata agung, raja kau agung kau apa, itu secara majaz saja, bahasa pinjaman, bukan sebenar-benar agung. Hak sebenar-benar agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam satu perkara, dalam segala-galanya. Hak sebenar-benarnya hanya ada pada Allah. Itu dia. Hak Allah. Yang keempatnya as-salamah juga minal afati wan naqs, yakni kesejahteraan daripada kekurangan dan daripada segala daripada kekurangan dan daripada penyakit, kecederaan, kecacatan. Hak lain ni kalau kita perhati, gapo pun ada cacat celah dia. Gapo pun, orang kau langit kau bumi kau gapo kau ada kurang dia. Hak betul-betul dalam segala seginya tak ada cacat Allah saja. Jadi hak kita nak kata tak ada segala cacat, hak yang berhak dikatakan lillah, Allah saja. Itu makna dia. Yang kelima al-mulk, makna dia kerajaan. Kerajaan, segala kerajaan ni hak Allah belaka, tak ada hak orang. Kalau ada pun itu secara pinjaman sahaja, hak Allah belaka. Ada juga yang mengatakan at-tahiyyat itu maknanya ibadat-ibadat qauliyah, maknanya segala bentuk ibadat berupa ucapan. Dalam bentuk ucapan ini lah hanya layak diterima oleh Allah, ditujukan kepada Allah. Allah saja yang berhak menerima segala ibadat qauliyah. Kita nak tasbih subhanallah, nak puji alhamdulillah, nak kata Allahu akbar, Allah saja. Dalam bentuk pujian dengan ucapan itu hanya Allah. Itu at-tahiyyat. As-salawat juga ada banyak makna juga. Ada yang mengatakan as-salawat itu makna sembahyang, sembahyang. Semua sembahyang, maksudnya sembahyang 5 waktu, hak fardu. Lillah, hanya layak ditujukan kepada Allah. Hak Allah, orang lain tidak berhak nak dapat sembahyang. Kita nak sembahyang kerana dia tu tak ada berhak, Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua as-salawat dengan makna bukan sembahyang 5 waktu saja, segala sembahyang, semua sembahyang, tak kira lah sembahyang tahajud ke sembahyang gapo ke, semua ditujukan kepada Allah. Allah sahaja yang berhak menerimanya. Yang keempat, makna dianya segala ibadat. Itu makna as-salawat, semua ibadat. Yang kelima, segala doa. Itu makna as-salawat, segala doa ditujukan kepada Allah. Tak boleh doa ni minta dengan hak ni, doa ni minta dengan hak ni, tak boleh. Minta dengan berhala ni, minta dengan berhala ni, tak boleh. Semuanya minta dengan Allah belaka. Yang kelima.